suruh sembahyang, puasa, zakat. Itu maknanya taklif telah ditentukan. Maknanya kita kata maksudnya taklif ini membebankan seseorang dengan tanggungjawab yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Bukan beban lah, maknanya satu benda tanggungjawab ataupun satu benda suruhan yang menjadi satu taklifat kepada dia. Seseorang yang dibebankan dengan tanggungjawab merupakan individu yang telah memenuhi sifat yang ditetapkan. Maknanya ada sifat-sifat yang telah ditentukan. Antara Nabi SAW menyebut rufi al-qalam an salasah anil na'im hatta istayqidha wa anil sabi hatta yasibba wa anil mi'tu hatta ya'kil. Diangkat pena, maknanya tidak ditulis, tidak diletakkan hukuman, macam tu ya, pada tiga golongan makhluk itu, tiga golongan orang itu. Yang pertama, orang yang tidur sehingga dia bangun. Maknanya orang yang tidur bangun, tiba-tiba dia tidur, kita tengok terlajak. Kan, subuh kita tengok pukul 7. Bangun terus pergi ambil wuduk terus. Dia tak boleh pergi lepas tu baru ingat tak sembahyang. Maknanya kita kata daripada perkara yang perlu dia ambil, dia telah ditaklifkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya taklif dia telah diberatkan. Melainkan dia tertidur lagi lah. Tidur sehinggalah dia bangun. Itulah timing dia lah. Daripada sobi, bayi, hatta remaja, sehinggalah dia akhir balik. Budak-budak kecil yang melakukan mungkin apa benda yang dia buat, tapi dia tak berakal, maka dia terangkat, tak ditulis dosa baginya. Maknanya dia terlepas lah. Dan daripada orang yang cacat mental sehingga dia berakal, maknanya daripada orang yang gila sehinggalah dia baik balik. Ini tiga perkara. Maka taklifat ni dibebankan seseorang sebagaimana yang telah ditentukan, namun begitu sekiranya ada syarat-syarat yang menyebabkan dia tidak terbuat pada masa itu saja. Bukannya selamanya begitu. Dan apabila seorang itu balik, maka dia tidak lagi dinamakan sobi, tidak dinamakan lagi kanak-kanak, dan dia bertanggungjawab di atas setiap perbuatannya. Sebab itu kita seorang bapa, seorang abang, kakak, bagi tahu adik-adik kita, bagi tahu anak kita. Kalau dia ni dah datang bulan, kalau perempuan, lelaki kalau dah mimpi, maknanya contohnya standard macam tu, ukuran dia begitu, maka setiap perbuatannya adalah tanggungannya sendiri. Kalau dia tak semayang, maka dia kena dapat dosa lah. Kalau dia tak puasa, dah dapat dosa. Maka setiap perbuatannya, dan dia merupakan seorang yang mukallaf. Ini kena faham. Apakah maksudkan mukallaf? Orang yang telah ditaklifkan, orang yang telah ditentukan ketentuan. Kanak-kanak belum lagi mencapai usia dewasa dan belum mempunyai akal fikiran yang sempurna. Justru kanak-kanak belum dianggap sebagai mukallaf. Kanak-kanak belum dianggap mukallaf. Kalaulah kanak-kanak itu belum dewasa, belum mencapai akal yang sempurna, dia tak boleh beza antara kek dan tahi, gitu kan. Maknanya dia belum, dia makan saja. Dan antara definisi mukallaf yang diberikan oleh para sarjana usul fiqh, iaitulah seorang yang ditanggungjawabkan dan terikat dengan perintah Allah tentang hukum-hukum, atau seorang yang terikat dengan setiap tidak. Maknanya orang yang terikat dengan perintah hukum yang Allah Ta'ala telah tentukan kepadanya, sembahyang, puasa, zakat. Maknanya itu orang mukallaf itu. Dan berdasarkan definisi ini dipahami bahawa mukallaf ialah seorang yang ditujukan kepada perintah Allah yang mengandungi hukum-hukum tentang setiap bentuk tindak tanduk perbuatannya, iaitulah perbuatan panca indera, perasaan hati, perkataan dan perkataan. Ini tindak tanduk. Maknanya kita punya mata, kita punya telinga, kita punya mulut, kita punya hati, kita punya lisan, dan bukan perkataan, mungkin body language bagi contoh. Maka semua itu akan dipertanggungjawabkan. Ustaz, saya cium saja, cium pun kena juga hukumnya. Saya pegang saja Ustaz, pegang pun kena juga hukumnya. Saya tengok saja, tengok
maknanya begitu. Saya tak ada apa pun, cuma perasaan je. Perasaan pun tetap kena juga hukum. Maknanya hukum setiap bentuk tindak tanduk sesama ada yang kita nampak ke tak nampak. Sebab itu kita dinilai. Dinilai dalaman dan luaran. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya mukallaf seorang yang telah dewasa, mempunyai akal fikiran yang sempurna untuk memahami hukum-hukum dalam syariat Islam yang berkaitan dengan setiap tindak tanduknya dan mempunyai kelayakan yang cukup untuk menerima tanggungjawab taklif yang ditetapkan oleh Allah, dinamakan sebagai mukallaf. Itulah panggil mukallaf. Alright.